Terdapat persoalan falsafah lama tentang pokok di dalam hutan. Jika ia jatuh tanpa sesiapa di sana untuk mendengarnya, adakah ia mengeluarkan bunyi? Jika anda bertanya soalan ini kepada ahli fizik kuantum, mereka mungkin mengatakan bunyi itu ada, tetapi anda tidak dapat memastikan kewujudan pokok tersebut. Jawapan yang pelik jika difikirkan. Mekanik kuantum telah terus-menerus membatasi sempadan pemahaman kita tentang aspek realiti terkecil. Banyak eksperimen telah mendedahkan bahawa zarah berkelakuan seperti gelombang atau boleh kelihatan berada di tempat secara serentak. Di dalam dunia kuantum, kita hanya boleh menentukan kemungkinan sesuatu benda muncul di satu tempat atau yang lain sehingga kita memerhatikan pada ketika kita menganggap ia berada pada kedudukan mutlak. Konsep ini merunsingkan Albert Einstein. Sejak penemuan kelakuan aneh sistem kuantum, kita terpaksa berhadapan dengan perkara yang kelihatan janggal. Atas sebab tertentu, perkara yang kita anggap realiti, lokasi objek dan sifatnya tidak ditentukan secara asasnya. Jika anda tidak mengukur atau berinteraksi dengan sistem kuantum anda, ia kekal dalam keadaan tidak menentu. Kita hanya boleh menerangkan sifatnya dan hasil pengukuran yang berpotensi dalam cara statistik dan kebarangkalian. Tetapi adakah ini batasan semula jadi yang wujud di mana terdapat ketidakpastian semula jadi sehingga pengukuran atau interaksi kuantum berlaku? Atau wujudkah realiti tersembunyi di bawah pemerhatian yang boleh diramal, difahami dan ditentukan sepenuhnya? Astrolab membawa anda mekanik kuantum. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, realiti adalah perkara yang rumit, terutamanya apabila ia berkaitan dengan fenomena kuantum. Kita mulakan dengan contoh kuantum yang paling terkenal, iaitu prinsip ketaktentuan Heisenberg. Dalam dunia klasik, setiap hari tiada isu dengan pengukuran. Anda boleh mengambil mana-mana objek yang anda suka, sama ada ia sebuah jet, kereta, bola tenis, batu kerikil atau habuk sekalipun. Dan bukan sahaja mengukur mana-mana sifatnya mengikut kehendak anda, tetapi berdasarkan hukum fizik yang diketahui, kita boleh meramalkan ciri-ciri tersebut jauh ke masa hadapan. Semua persamaan yang dirumuskan oleh Newton, Einstein dan Maxwell adalah bersifat berketentuan sepenuhnya. Jika anda memberikan kedudukan dan pergerakan setiap zarah dalam sistem anda atau seluruh alam semesta, saintis boleh memberitahu anda dengan tepat di mana ia akan berada dan bagaimana ia akan bergerak pada bila-bila masa akan datang. Satu-satunya ketidakpastian yang kita hadapi adalah disebabkan oleh keterbatasan alat ukuran yang kita gunakan. Walau bagaimanapun, dalam bidang fizik kuantum, ini tidak lagi berlaku. Terdapat ketidakpastian intrinsik tentang sejauh mana anda boleh menentukan secara serentak pelbagai sifat. Jika anda cuba mengukur sebagai contoh kedudukan dan momentum zarah, tenaga dan hayat zarah, putaran dalam dua arah berserenjang, kedudukan sudut dan momentum sudut zarah, anda akan mendapati bahawa terdapat had untuk seberapa tepat anda boleh mengetahui kedua-dua sifat ini pada masa yang sama. Hasil darab sifat ini tidak boleh lebih kecil daripada nilai asas yang berkadar dengan pemalar Planck. Malah, sebaik sahaja anda mengukur satu kuantiti sedemikian kepada ketepatan yang sangat halus, ketidakpastian dalam pelengkap satu lagi akan meningkat secara spontan supaya produk sentiasa lebih besar daripada nilai tertentu. Secara tradisi, kita melihat dunia kuantum sebagai sesuatu yang tidak pasti, dan ketidakpastian ini tidak boleh dihapuskan sepenuhnya. Apabila anda menentukan dengan tepat sifat seperti putaran zarah dalam satu dimensi, ketidakpastian dan dimensi serenjang mesti meningkat tanpa had untuk mematuhi prinsip ketidaktentuan Heisenberg. Pada dasarnya, anda tidak boleh berbohong mengenai prinsip ketidaktentuan. Pengetahuan yang bermakna tentang hasil sebenar sistem kuantum hanya boleh diperolehi melalui pengukuran. Walau bagaimanapun, telah lama wujud konsep alternatif. Idea pemboleh ubah tersembunyi dalam senario yang melibatkan pemboleh ubah tersembunyi. Alam semesta pada asasnya adalah berketentuan. Entiti kuantum mempunyai sifat intrinsik yang secara teorinya membolehkan kita meramal dengan tepat di mana ia akan berakhir dan hasil sebarang eksperimen kuantum terlebih dahulu. Beberapa pemboleh ubah yang mengawal ini berada di luar kemampuan kita untuk mengukur dengan pemahaman semasa kita tentang realiti. Jika kita dapat mengakses dan memahami pemboleh ubah tersembunyi, kita akan menyedari bahawa tingkah laku tidak tentu yang kita perhatikan pada dasarnya adalah hasil daripada kekurangan kita tentang pengetahuan tentang perkara yang benar-benar berlaku. Dengan pemahaman penuh tentang asas ini, pemboleh ubah alam semesta kuantum akan kelihatan jauh lebih misteri. Salah seorang ahli fizik terhebat abad ke-20 ialah John Wheeler.
Memikirkan tentang bagaimana kuanta ini kadang-kala berkelakuan sebagai zarah dan kadang-kala sebagai gelombang. Apabila dia mula mencipta eksperimen yang cuba menangkap kuanta ini, ia bertindak seperti ombak apabila kita mengharapkan tingkah laku partikel dan sebaliknya. Untuk memudahkan gambaran, eksperimen ini ditunjukkan melalui foton, melalui pembahagi rasuk dan ke interferometer. Satu dengan dua konfigurasi yang mungkin terbuka dan tertutup. Interferometer berfungsi dengan mengarahkan cahaya dalam dua laluan berbeza dan kemudian menggabungkannya semula pada penghujungnya, mencipta corak gangguan berdasarkan perbezaan dalam panjang laluan atau masa yang diperlukan untuk cahaya bergerak melalui dua laluan. Sifat ingin tahu Willis menyebabkan dia tertanya-tanya sama ada foton ini bagaimana tahu terlebih dahulu bagaimana ia seharusnya berkelakuan. Beliau memulakan eksperimen dalam satu konfigurasi dan kemudian sebelum foton sampai ke penghujung eksperimen, beliau akan sama ada membuka atau menutup radas pada penghujungnya. Jika cahaya mempunyai pengetahuan awal tentang perkara yang akan dilakukannya, anda akan dapat menangkapnya dalam tindakan sebagai gelombang atau zarah walaupun apabila anda mengubah hasil akhir. Dalam alam semesta fizikal, adalah penting untuk difahami bahawa tidak kira betapa yakinnya kita dalam penakakulan logik kita dan keteguhan matematik kita, keputusan eksperimen adalah pertimbangan muktamad realiti. Apabila kita menjalankan eksperimen dan cuba mendapatkan peraturan yang mengawal daripadanya. Walaupun terdapat banyak tafsiran mekanik kuantum, semuanya sama-sama berjaya dalam menggambarkan realiti. Tidak ada yang bercanggah dengan ramalan tafsiran asal. Anda mungkin berpendapat bahawa idea ketidaktentuan alam semesta ini tidak berapa menarik, tetapi tafsiran alternatif, termasuk yang melibatkan pemboleh ubah tersembunyi, adalah sama pelik bunyinya dengan prinsip ketidaktentuan Heisenberg. Apabila kita melihat alam semesta hari ini, ia memberitahu kita dua kisah yang berbeza. Salah satu daripada cerita itu tertulis sebagai rupa alam semesta hari ini dan termasuk bintang dan galaksi yang kita lihat hari ini. Cara ia berkumpul dan cara ia bergerak dan bahan dari mana ia dibuat. Cerita ini mempunyai dua bahagian. Bahagian pertama adalah tentang alam semesta yang kita lihat di sekeliling kita, yang kita fahami dengan hanya melihatnya. Bahagian kedua adalah tentang bagaimana alam semesta menjadi seperti hari ini. Memikirkan perkara ini sedikit lebih rumit. Kita boleh mengkaji perkara yang jauh untuk mengetahui tentang masa lalu yang jauh. Seperti mana ketika cahaya yang kita lihat hari ini mula-mula dihasilkan. Tetapi untuk benar-benar memahaminya, kita perlu menggunakan teori saintifik kita seperti hukum fizik dan teori dentuman besar. Dengan berbuat demikian, kita dapati bukti kukuh bahawa sebelum dentuman besar, terdapat sesuatu yang dipanggil inflasi kosmik. Namun, untuk membuat pemerhatian kita sepadan dengan teori, kita perlu menerima idea tentang multiverse. Itulah sebab ramai ahli fizik mempercayai kewujudan multiverse. Pada tahun 1920-an, saintis menemui bukti kukuh bahawa lingkaran dan bentuk elips yang kita lihat di langit bukan sahaja bintang individu tetapi sebenarnya keseluruhan galaksi. Saintis juga menyedari bahawa semakin jauh galaksi dari kita, semakin banyak cahayanya diregangkan ke panjang gelombang yang lebih panjang. Pada mulanya, terdapat idea yang berbeza tentang perkara ini. Tetapi apabila lebih banyak bukti diterima, hanya satu penjelasan yang tinggal. Seluruh alam semesta menjadi lebih besar, seolah-olah makanan yang sedang dibakar di dalam ketuhar. Jika alam semesta semakin besar hari ini dan sinaran beralih kepada panjang gelombang yang lebih panjang dan tenaga yang lebih rendah, maka pada masa lalu, alam semesta mestilah lebih kecil, lebih tumpat, lebih sekata dan lebih panas. Apabila kita menganggap bahawa jirim dan sinaran adalah sebahagian daripada alam semesta yang berkembang, teori dentuman besar atau Big Bang membawa kepada tiga ramalan yang jelas. Perlu ada rangkaian kosmik yang luas di mana galaksi berkembang, berubah dan berkumpul bersama-sama sepanjang peredaran masa. Kita harus mencari latar belakang sinaran tenaga rendah yang kekal dari alam semesta awal apabila atom neutral mula-mula terbentuk dalam keadaan panas. Perkadaran unsur paling ringan seperti hidrogen, helium, lithium dan bentuknya yang berbeza harus konsisten walaupun di kawasan di mana bintang tidak pernah terbentuk. Ketiga-tiga ramalan ini telah disahkan oleh pemerhatian dan itulah sebabnya teori The Big Bang adalah penjelasan saintifik terkemuka untuk asal-usul alam semesta kita. Ia mengatasi semua teori yang bersaing. Namun penting untuk memahami bahawa teori ledakan besar hanya menerangkan peringkat awal alam semesta kita. Ia tidak memberitahu kita mengapa alam semesta mempunyai ciri-ciri tersebut. Dalam fizik, jika anda mengetahui keadaan permulaan sistem dan peraturan tingkah laku fizik, anda boleh membuat ramalan yang sangat tepat tentang bagaimana ia akan berkembang jauh ke masa depan. Dibatasi oleh kebolehan pengiraan anda dan ketidakpastian yang wujud dalam sistem.
Tetapi, apakah syarat awal yang dilakukan oleh dentuman besar yang perlu ada pada permulaannya untuk memberitahu kita alam semesta yang ada pada hari ini? Agak mengejutkan kerana apa yang diperlukan ialah suhu maksimum yang ketara, yakni pada gandaan 1000 sekurang-kurangnya. Lebih rendah daripada skala Planck di mana hukum fizik runtuh. Alam semesta mesti dilahirkan dengan turun naik ketumpatan pada magnitud yang sama untuk semua skala. Kadar pengembangan dan jumlah jirim dan ketumpatan tenaga mestilah seimbang hampir sempurna kepada sekurang-kurangnya 30 digit yang signifikan. Ia mesti dilahirkan dengan keadaan awal yang sama, suhu, ketumpatan dan spektrum turun naik yang sama. Apabila kita menghadap soalan tentang keadaan awal, pada asasnya bermakna kenapa perkara bermula seperti yang kita perhatikan. Kita mempunyai dua pilihan. Kita boleh mengatakan bahawa tidak banyak yang kita ketahui dengan lebih lanjut. Atau kita boleh cuba untuk mencari proses yang menyediakan syarat yang diperlukan. Pendekatan kedua, yang dikenali sebagai pengupasan dinamik dalam fizik, melibatkan percubaan yang mencipta mekanisme yang mencapai 3 perkara penting yang haruslah meniru semua hasil kejayaan model sedia ada yang ingin diperbaiki. Dalam kes ini, Big Bang yang panas. Sebarang idea baharu mestilah selaras dengan prinsip yang telah ditetapkan. Ia sepatutnya menjelaskan apa yang tidak boleh dilakukan oleh teori dentuman besar semata-mata yang merangkumi keadaan awal alam semesta yang bermula. Sebarang isu yang belum diselesaikan dalam dentuman besar mesti ditangani oleh konsep baharu itu. Ia mesti membuat ramalan baru yang berbeza daripada teori asal dan ramalan ini harus membawa kepada akibat yang boleh diperhatikan, boleh diuji atau boleh diukur. Secara ringkas, teori inflasi mencadangkan bahawa sebelum alam semesta menjadi panas, tumpat dan dipenuhi dengan jirim dan sinaran di mana-mana. Ia dipengaruhi terutamanya oleh sejumlah besar tenaga yang merupakan bahagian asas ruang itu sendiri. Tenaga ini boleh dianggap sebagai tenaga medan atau vacuum. Walau bagaimanapun, tidak seperti tenaga gelap hari yang mempunyai ketumpatan tenaga yang sangat rendah bersamaan dengan kira-kira 1 proton setiap meter padu ruang. Ketumpatan tenaga semasa inflasi adalah sangat besar, kira-kira 10⁻25 kali lebih besar daripada ketumpatan tenaga gelap. Cara alam semesta mengembang semasa inflasi agak berbeza daripada yang biasa kita fikirkan. Dalam alam semesta yang mengembang biasa dengan jirim dan sinaran yang semakin meningkat, bilangan zarah kekal sama menyebabkan ketumpatan berkurangan. Ini mengakibatkan pengembangan yang perlahan dari semasa ke semasa kerana ketumpatan tenaga dikaitkan dengan kadar pengembangan. Namun, dalam inflasi di mana tenaga adalah sifat semula jadi ruang itu sendiri, ketumpatan tenaga kekal malar dan begitu juga dengan kadar pengembangan. Ini membawa kepada apa yang dipanggil sebagai pengembangan eksponen. Dalam senario ini, saiz alam semesta berganda dengan cepat pada masa yang singkat dan kemudian berganda semula dan seterusnya dalam tempoh yang sangat singkat. Pecahan kecil saat kawasan yang pada mulanya lebih kecil daripada zarah subatom terkecil boleh mengembang menjadi lebih besar daripada keseluruhan alam semesta yang boleh dilihat pada hari. Semasa inflasi, alam semesta mengalami regangan yang ketara dan ini mempunyai beberapa akibat yang penting, termasuk menjadikan alam semesta yang boleh diperhatikan kelihatan rata tanpa mengira kelengkungan awalnya. Mengembangkan sebarang keadaan awal dari rantau di mana inflasi bermula di seluruh alam semesta yang boleh dilihat, menghasilkan turun naik kuantum yang kecil dan menyebarkannya ke seluruh alam semesta, menjadikannya hampir konsisten pada semua skala jarak, tetapi sedikit lebih kecil dalam magnitud pada skala yang lebih kecil apabila inflasi menghampiri penghujungnya, menukarkan tenaga medan inflasi kepada jirim dan sinaran. Tetapi hanya sehingga suhu maksimum yang jauh di bawah skala Planck, namun standing dengan skala tenaga inflasi, mewujudkan spektrum variasi dalam ketumpatan dan suhu yang wujud pada skala yang lebih besar daripada ufuk kosmik. Variasi ini bersifat adiabatik, bermakna ia mempunyai entropi malar dan bukan isoterma, yang bermaksud mereka tidak mempunyai suhu malar. Hasil ini meniru pencapaian teori dentuman besar, bukan inflasi, menyediakan mekanisme untuk menerangkan keadaan awal dentuman besar dan membuat banyak ramalan baru yang berbeza daripada permulaan bukan inflasi. Sejak tahun 1990-an dan berterusan sehingga hari ini, pemerhatian saintifik telah mengesahkan ramalan senario inflasi, membezakannya daripada teori Big Bang panas bukan inflasi. Masalahnya ialah terdapat sejumlah inflasi minimum yang mesti berlaku untuk menghasilkan semula alam semesta yang sedang kita lihat hari ini. Dan ini bermakna terdapat syarat-syarat tertentu yang perlu dipenuhi oleh inflasi untuk berjaya. Kita boleh memodelkan inflasi sebagai bukit di mana selagi anda berada di atas bukit, anda mengembang. Tetapi sebaik sahaja anda bergolek ke lembah di bawah,
inflasi akan berakhir dan memindahkan tenaganya kepada jirim dan sinaran. Apabila mengkaji idea inflasi, ahli fizik telah meneliti pelbagai bentuk bukit atau apa yang mereka rujuk sebagai potensi. Sesetengah bentuk bukit ini berfungsi sebagai inflasi manakala yang lain tidak. Faktor penting untuk kejayaan ialah bahagian atas bukit inflasi mestilah mempunyai bentuk yang agak rata. Jika puncak bukit itu cukup rata, inflasi boleh berfungsi sebagai penyelesaian yang munasabah untuk keadaan pertama alam semesta kita. Inflasi seperti semua bidang yang diketahui sememangnya merupakan medan kuantum. Ini bermakna bahawa banyak sifatnya tidak diketahui dengan tepat. Sebaliknya mereka mengikut taburan kebarangkalian. Semakin banyak masa berlalu, semakin banyak pengedaran ini tersebar. Oleh itu, daripada membayangkan proses itu sebagai melancarkan titik seperti bola menuruni bukit, kita boleh menganggapnya sebagai fungsi gelombang kebarangkalian kuantum menuruni bukit itu. Setakat ini, perkara-perkara ini agak jelas. Sekarang, kita pertimbangkan senario di mana medan kuantum inflasi turun ke lembah dalam kawasan tertentu. Di lokasi itu, inflasi akan berakhir dan tenaga medan berubah menjadi jirim dan sinaran. Dan peralihan ini membawa kepada apa yang kita kenali sebagai dentuman besar panas. Kawasan ini mungkin mempunyai bentuk yang tidak teratur, tetapi penting untuk memahami bahawa inflasi yang mencukupi berlaku di dalamnya untuk mengambil kira pencapaian pematian yang telah kita perhatikan di alam semesta kita. Persoalan yang timbul ialah apa yang berlaku di luar sempadan kawasan ini. Jika anda bertegas untuk mempunyai inflasi yang mencukupi untuk menerangkan sifat yang kita lihat di alam semesta ini, maka di luar kawasan di mana inflasi berakhir akan berterusan. Apabila kita mempertimbangkan saiz relatif kawasan ini, kita mendapati bahawa untuk menjadikan kawasan di mana inflasi berakhir konsisten dengan pematian kita, kawasan yang tidak berpenghujung menjadi lebih besar secara eksponen. Pencanggahan ini menjadi lebih ketara apabila masa berlalu. Walaupun terdapat bilangan wilayah yang tidak terhingga di mana inflasi berakhir, akan ada infiniti kawasan yang lebih besar di mana ia berterusan. Lebih-lebih lagi, pelbagai kawasan di mana inflasi berakhir yang menimbulkan dentuman besar yang panas, kita semua akan terputus hubungan antara satu sama lain. Dalam istilah yang lebih mudah, jika kita memikirkan setiap dentuman besar yang panas berlaku dalam alam semesta gelembung yang berasingan, gelembung ini tidak berinteraksi atau berlanggar antara satu sama lain. Hasilnya ialah bilangan buih terputus yang semakin meningkat seiring dengan berlalunya masa. Semuanya dipisahkan oleh ruang yang melambung selama-lamanya. Inilah maksud multiverse dan mengapa sesetengah saintis menganggapnya sebagai kedudukan lalai. Kita mempunyai bukti kukuh yang menyokong teori dentuman besar yang panas dan menunjukkan bahawa dentuman besar bermula dengan syarat awal tertentu di mana kita tidak memiliki penjelasan yang lengkap. Apabila kita memperkenalkan penjelasan untuk keadaan ini seperti inflasi kosmik, ia membawa kepada ramalan yang unik. Kebanyakan ramalan ini sejajar dengan apa yang kita perhatikan, manakala ramalan lain muncul sebagai akibat daripada inflasi. Satu ramalan sedemikian ialah kewujudan alam semesta yang tidak terkira banyaknya dan kawasan yang berbeza. Masing-masing mempunyai peristiwa Big Bang tersendiri. Apabila anda mempertimbangkan semua kawasan ini bersama-sama, ia membentuk apa yang kita panggil multiverse. Ini tidak bermakna bahawa alam semesta yang berbeza mempunyai hukum fizikal atau pemalar asas yang berbeza, atau bahawa setiap hasil kuantum yang boleh dibayangkan berlaku di bahagian lain multiverse. Ia tidak pun mengesahkan kewujudan sebenar multiverse kerana ini adalah ramalan yang kita tidak sahkan maupun menafikannya. Walau bagaimanapun, jika teori inflasi kekal dan data menyokongnya dengan kuat, kewujudan multiverse menjadi sangat mungkin untuk berlaku. Anda mungkin tidak menyukai konsep ini dan anda mungkin tidak berpuas hati dengan cara sesetengah ahli fizik mengolahnya. Tetapi sehingga alternatif yang lebih baik dan praktikal kepada inflasi muncul, idea multiverse sudah pun berakar. Sekarang sekurang-kurangnya anda faham mengapa ia adalah teori yang menonjol dan kekal. Jika anda mengalami inflasi alam semesta yang dikawal oleh fizik kuantum, multiverse tidak dapat dielakkan. Seperti biasa, saintis mengumpul sebanyak mungkin bukti baharu untuk menarik secara berterusan dan memahami keseluruhan kosmos. Boleh jadi inflasi adalah salah. Fizik kuantum adalah salah atau menggunakan peraturan ini seperti yang kita lakukan sekarang mempunyai beberapa kelemahan yang asas. Dalam dunia mekanik kuantum, kita menemui tahap keanehan tertentu yang asas kepada sifat alam semesta kita. Keanehan ini dilihat dalam tingkah laku zarah kuantum yang boleh menunjukkan sifat yang berubah atau menjadi ketidaktentuan apabila diukur dalam pelbagai cara. Lebih-lebih lagi, apabila kita meneroka konsep multiverse, kita mendapati bahawa ia tidak dapat dielakkan akibat pemahaman kita tentang kosmologi inflasi, di mana ia dikawal oleh prinsip fizik kuantum. Idea multiverse mungkin kelihatan tidak konvensional dan mencabar untuk difahami.
tetapi ia timbul daripada rangka kerja yang konsisten. Memahami ketidaktentuan kuantum dalam multiverse boleh menjadi agak membingungkan jika dibandingkan dengan pengalaman harian kita. Tapi ia sekurang-kurangnya memberikan pandangan menarik tentang sifat alam semesta yang kompleks dan mendalam. Apa pendapat anda? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.